YB, Ya. pada hari Selasa depan, 13 Aha. Oktober, Mhm. Anwar akan menghadap yang di Pertuan Agong. Pada jangkaan YB sendiri, apa akan berlaku pada 13 hari bulan ni? 13 hari bulan ni Ron, tarikh yang sangat bersejarah. Ya, tarikh yang menjadi kegemparan dalam negara, bukan saja dalam negara kita, malah seluruh dunia tertumpu ke Malaysia. Ya. Ya, lensa kamera dunia tertumpu kepada Anwar Ibrahim. Dari dia keluar rumah sampailah ke pintu istana. Satu dunia nak tengok, ya, pemimpin pembangkang Malaysia, ketua pembangkang Malaysia, bekas banduan yang dikaitkan dengan perlakuan liwat, akhirnya memasuki istana menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam cubaan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9. Ini tumpuan dunia. Inilah 13 bulan ini yang akan berlaku. YB sebelum ni menyebut Anwar lupa makan ubat. Tapi pada 13 hari bulan ni juga kita nak tengok apakah Tun Dr. Mahathir sendiri akan dikaitkan sebagai menyokong Anwar ataupun Kalau dia kaitkan Dr. Mahathir, saya ingat dia bukan salah makan ubat saya, dia tersalah makan julap, saya rasa. Saya tak boleh jawab bagi pihak Dr. Mahathir sama ada Tun Dr. Mahathir menyokong dia atau tidak. Tetapi bagi manusia desperate seperti Anwar Ibrahim, yang kemaruk nak jadi Perdana Menteri siang malam pagi dan petang sejak 2008, ya, bagi saya dia akan kaitkan siapa saja. Sebab itu waktu sidang akhbar dia dulu, bila wartawan, rakan-rakan wartawan kita bertanya kepada dia, berapa number kamu ada, didesak untuk bertanya, dengan soalan itu, Anwar tidak pernah menjawab berapa number yang dia ada. Betul. Dia kata cukup. Kata dia cukup. Tapi saya nak ingatkan Anwar, depan Yang di-Pertuan Agong, kalau Agong tanya, dia tak boleh jawab macam tu. Agong bukan wartawan. Agong gaja kita. Ya? Dia kena jelaskan siapa sokong dia, bukti sokongan. Ya? Dia kena sebut nama ahli-ahli parlimen itu. Dan saya yakin Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan penuh kebijaksanaan yang ada kepada Baginda, seorang raja berjiwa rakyat, Baginda tidak akan simply terima apa yang disembahkan oleh Anwar. Sebaliknya, kalaupun Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak menyatakan bahawa ini perlu diselesaikan di parlimen, mungkin Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong akan memanggil seorang demi seorang ahli-ahli yang disebut oleh Anwar menyokong dia. Tapi andainya ahli-ahli yang disebut oleh Anwar ini, yang nama mereka disembahkan oleh Anwar kepada Yang di-Pertuan Agong, bila Agong panggil nanti seorang-seorang, ada yang kata tak betul tuanku, dan numbers tu tak cukup. Dan pada ketika itu saya minta Istana Negara bertindak tegas, buat laporan polis ke atas Anwar atas dakwaan cubaan memperdaya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. YB, proses itu tidak mudah. YB dah sebut tadi, prosesnya tidak mudah. Tetapi kita nak masih lagi Anwar ini cuba mengaburi mata rakyat dengan memperlihatkan drama ini sebagai berpihak kepada dia. Ya, itu kecekapan pada Anwar. Saya meminjam kata-kata bekas Ketua Pemuda Keadilan Malaysia, Datuk Izam Muhammad Noor. Jenis manusia macam Anwar Ibrahim ni, dia boleh jual aiskrim di Eskimo. Dan aiskrim tu boleh laku. Eskimo ni kita duduk 9 lai baju kita pakai, baju sejuk ni 9 lai. Nak tahan sejuk. Jual aiskrim boleh laku lagi. Ini jenis manusia Anwar Ibrahim. Ya? Kata-kata siapa? Kata-kata saudara Izam Muhammad Noor. Ya? Jadi dalam hal ini Anwar dia tidak akan berhentilah. Pasal benda ni sudah jadi wirid dia lama dah. Sejak 2008. Wirid ni dah sebati dalam tubuh badan dia. Saya berseru kepada rakyat, tengoklah Anwar ni, tengok baik-baik lah. Ya? Saya pernah sebut dulu, Anwar ni kalau nak berbohong, cakap dia bohong ya. Nak tahu waktu bila dia berbohong, waktu bila dia cakap betul. Bila dia buka je mulut, buka tu bohong lah tu. Jadi selamat. Jadi kita tak perlu. Sebenarnya bukanlah penting sangat isu ni, tak ada apa. Tapi dia nak jadikan, bagi seorang ahli politik seperti Anwar, malapetaka buat dia sekiranya orang melupakan dia. Jadi dia terpaksa create satu benda baru supaya nama dia tidak tercicir dalam
orang tidak lupakan. Maknanya Anwar ni seorang yang desperate perhatian. Desperate perhatian. Dia kemaruk perhatian. Perhatikan je lah. Ya? Dan lagi satu, dia nak kalihkan. Ada kes sedang dibicarakan tentang masa depan dia. Dalam kes pengampunan dia dicabar di mahkamah. Ya. Kes itu boleh dibicarakan di mahkamah. Ya. Jadi yang ini memang dia pun, saya ingat dia gerun juga dengan benda ni. Jadi dia terpaksa kalihkan. Jadi kalau apa pun berlaku lepas ni, ini merupakan konspirasi pihak kerajaan terhadap dia. Ya, ini ayat biasa, ayat lazim, skrip lama diberikan nafas baru. Rakyat jangan terpedaya dengan dia. Sekian, terima kasih. Alright, terima kasih YB.